Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kawan-kawan kita. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk meneruskan perbincangan kita. Setelah semalam kita terganggu, tak dapat nak signal tak kuat, dia ada mati gitu. Jadi tak dapat nak buat lah beberapa kali, banyak kali try tak dapat. Akhirnya kita tangguh ke malam ni. Dan alhamdulillah malam ni pun asalnya kita ada gangguan sikit, tapi alhamdulillah Allah izin dapat kita meneruskan program kita ini di rumah sahabat kita yang ada di Melaka ni, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, pertama-tama kita sama-sama mentajridkan hati kita, iman kita dengan syahadah. Sama-sama kita membaca pelan-pelan kalimah syahadah untuk kita mengingatkan diri kita kepada ubudiyah kepada Allah. Yang pertama, syahadah kita minta supaya Allah Subhanahu Taala memberikan kepada kita kekuatan iman, taat, dan kemudian kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita berada di atas jalan perjuangan, walaupun ada banyak manusia yang meragui akan perjuangan-perjuangan yang ada pada akhir zaman ini, rasa macam okey semua, dan macam-macam kata-kata yang keluar dan sebagainya. InsyaAllah tak apa, kita hadapilah dengan kesabaran. Dan ketiga, kita sama-sama minta kepada Allah supaya Allah menerimalah amalan-amalan kita. Dengan rendah diri kita mohon Allah berikan petunjuk pada kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pertama kita syukur pada Allah SWT diberikan kesempatan pada malam ini. Walaupun malam ini mungkin malam yang berbagai-bagai, ada sibuk dengan jamuan raya tak habis lagi. Sebahagian daripada kita masih lagi mungkin di atas jalan raya, jam, nak balik KL, nak balik mana-mana, dan sebahagian daripada kita mungkin berada dalam suasana-suasana yang kelam kabut. Maklumlah, ada anak-anak nak masuk sekolah dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, apa pun suasana kita, hendaklah kita sama-sama sentiasa merasakan bahawa itu adalah merupakan qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebahagian daripada kawan-kawan kita yang Allah izin dihadapkan dalam proses pengadilan, ada yang
sekarang ni sudah mula ada tangkapan kan. Jadi kita doakan supaya semua sahabat-sahabat kita, sahabiah kita, semua yang ada, supaya mudah-mudahan sentiasa dapat bersabar dan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kemuncak kepada perhambaan ialah redha pada Allah. Apa yang Allah bagi pada kita, kita redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud redha ni? Kita sabar. Sabar apa yang Allah bagi kepada kita, dan kemudian kita menjadikan segala yang kita lakukan itu sebagai ibadah, untuk kita tenang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya nak mulakan dengan beberapa perkara lah sebenarnya, di antara bertubi-tubi dalam message berkenaan beberapa perkara. Yang pertama sekali berkenaan dengan saya ada mengatakan bahawa UAE telah menukarkan agama rasmi daripada Islam kepada Millah Abraham. Dan ada yang menyatakan saya berbohong dan sebagainya. Ada juga yang menyatakan tak betul. Tengok kat Wikipedia masih lagi Islam. Statement-statement yang dikeluarkan nampak yang written statement tulisan-tulisan masih menyatakan agama resminya Islam dan sebagainya. Jadi untuk menjelaskan perkara tersebut sebagai mukadimahnya, sebab ada orang tanya banyak kali. Jadi kita kesian dia tanya. Yang pertama sekali, dan maklumat yang kita dapatnya sumbernya itu daripada orang dalam. Orang dalam, orang Arab sendiri. Saya tak boleh sebut sumber itu dari mana sebab dia agak sensitif. Dan sumber itu sebenarnya menyatakan memang mereka mahu menukar kepada Millah Abraham. Cuma official statement dia tak keluar lagi. Tetapi dia punya tindakan-tindakan dan dia punya perbuatan-perbuatannya, dia punya programnya, dia telah pun mula menerapkan dalam masyarakatnya berkenaan dengan keutamaan untuk kita bersatu di atas dasar peace, brotherhood, toleransi dan sebagainya. Mereka telah melakukannya secara intensif, terutamanya setelah pada 4 bulan Februari 2019, apabila Pop Perancis datang bersama-sama dengan kurang lebih 300 wakil-wakil agama-agama seluruh dunia, bersama dengan Imam Besar Al-Azhar pada masa itu, menandatangani perjanjian brotherhood, humanity dan sebagainya pada masa itu. Dan pada masa yang sama, kempen yang diberikan ialah supaya mengiktiraf yang 3 agama sebagai agama yang diterima. Maknanya Kristian, Yahudi dan Islam sebagai agama yang diterima. Jadi kempennya telah dilakukan, dan walaupun sebenarnya peristiwa ini mendapat tentangan daripada rakyat dan juga sebahagian daripada ulama-ulama yang bersuara. Jadi saya digambarkan oleh sumber yang mengatakan saya seorang Arab, dan daripada sana yang banyak ada di sana jugalah. Saya tak boleh sebutkan sumber dari mana sebab agak sensitif pada dia sendiri. Dia telah menyatakan sebenarnya mereka telah pun merancang untuk menukar, tapi secara official statement tak keluar lagi. Tetapi secara praktis, program dan kempen, mereka telah menganggap bahawa Millah Abraham itulah sebagai suatu yang rasmi ataupun suatu yang didahulukan. Jadi ini ada sedikit confusion lah. Jadi kalau siapa yang confused, saya minta maaf lah. Dia memang disebut, saya tanya lagi sekali 2-3 hari lepas, saya tanya lagi sekali, dia mengatakan bahawa official statement memang tak keluar. Sebab benda tu ada agak kontroversi, sehingga Imam Al-Azhar sendiri menyatakan bahawa oleh kerana tekanan daripada ulama-ulama dan daripada orang-orang yang arif tentang Millah Ibrahim ini di Middle East sendiri, maka menghalang mereka untuk secara officialnya declare. Tetapi secara praktis, kempen, secara program telah berjalan Millah Ibrahim. Malahan mereka akan melancahkan gabungan headquarters kepada Millah Ibrahim ini yang dipanggil sebagai Abrahamic Faith, iaitu tiga rumah ibadah yang digabungkan, yang akan dibuat di Abu Dhabi.
di salah sebuah pulau di situ. Islam, masjid, kemudian ada kuil, sinagog Yahudi dan juga Kristian. So dia duduk dekat-dekat, dekat-dekat, dan dijadikan sebagai satu headquarters yang akan dilancarkan tidak berapa lama lagi lah. Jadi ini untuk memberikan melihat merawat kekeliruan. Jadi apa yang saya gambarkan ini ialah bagaimana sebenarnya perkara itu telah pun berjalan. Cumanya official statement dan dalam Wikipedia yang kita baca tu, mungkin kita baca kat internet tu, dia tak ubah lagi lah, kan? Dia tak ubah official statement, dia tak ubah lagi. Cuma dari sudut praktis dia. Jadi saya harap benda ni jelas, jelas, dan kita sebenarnya tidak melihat kepada official statement yang boleh diletak dan boleh dicabut dengan mudah. Maknanya dia boleh tulis Islam, dia boleh tulis Kristian ataupun sebagainya, tetapi rupa-rupanya praktisnya lain. Ini yang kita maksudkan sebenarnya, bukan hanya setakat nama-nama, tapi hakikat yang berlaku. Sebab hakikat yang berlaku tidak akan merubah apa ni kita kata keadaannya itu, kan. Maknanya nama-nama tu, kalau namanya susu tapi sebenarnya susu campur kopi, kan. Jadi kopi susu, kan. Jadi namanya susu, jadi tidak akan mengubah. Nama dia tidak akan mengubah hakikat. Jadi hakikat tu yang sebenar, the essence. Jadi inilah yang kita nampak kempen-kempen yang dilakukan. Malahan di dalam viral video yang ditunjukkan, contoh kepada Milah Abraham ini telah melihat bagaimana orang Islam bersembahyang dengan gaya orang Yahudi, tunduk-tunduk macam itu, kan. Dan kemudian orang Yahudi pun angkat tangan berdoa macam orang Islam. Jadi dari sudut praktis tu dia dah tunjukkan, contoh tu dah berlaku. Cumanya dari sudut nama, dari sudut official, sebab mendapat tentangan. Sebenarnya mendapat tentangan daripada pelbagai pihak, yang agak kuat. Macam kita lah, bila kita sebut, kita kata sesuatu tu tak boleh, tak betul sebagainya, maka akhirnya ramai yang bercakap tak betul, akhirnya dia terpaksa tangguh. Contoh macam Akta 342 yang kita sebut sebelum ni, asalnya nak dibentangkan secara cepat, nak dibentangkan di Parlimen. Dan bila saya tanya, kami tanyalah, bukan saya seorang, kami tanya dengan pihak Parlimen, wakil-wakil yang ada kat situ berapa orang, kawan-kawan kita jugalah, dan juga pihak Kementerian Kesihatan sendiri, dia kata memang akan diluluskan, dah confirm lulus pada masa tu. Tapi oleh kerana alhamdulillah, bila kempen yang dibuat oleh NGO, kempen yang dibuat oleh rakyat, alhamdulillah Akta 342 akhirnya telah diumumkan oleh Perdana Menteri ditangguh. Walaupun pengumuman itu bukan sebagai Perdana Menteri di Putrajaya, diumumkan di dalam selepas mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO, diumumkan pada masa itu. Tapi cukuplah untuk kita nak menggambarkan bahawa Akta 342 itu tidak disign, tidak diterima lah oleh Parlimen akibat pressure yang ada daripada NGO ini. Dan alhamdulillah, saya buka sikit rahsia. Kami dipanggil oleh KDN, dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri, kita dipanggil, kita ditanya, bercakap sebagainya, dan KDN pun minta bantuan NGO. Adalah isu-isu tertentu diminta NGO bantu, dan alhamdulillah NGO pun bersetuju. Tetapi kami pun cakap dengan dia, kalau nak NGO ni bantu certain benda tu, maka kami nak juga benda yang perkara yang kami kemukakan ni dilihat semula. Bukan kita nak paksa diikut, tak, lihat semula, review. Salah satu yang kita minta ialah 342. Alhamdulillah, bila dia bincang begitu, mereka perlukan bantuan kita perlu bantuan dia, alhamdulillah. Akhirnya perkara itu dibawa dan dibincangkan mungkin di Majlis Tertinggi UMNO. Perdana Menteri umumkan Akta 342 ditangguh. Dia tak cakap ditangguh, tidak akan dibentang dalam Parlimen tadi. Jadi ini adalah antara perkara contoh yang sebenarnya mereka nak buat dah. Bila tanya dengan pihak KKM, pihak adalah kita kata pegawai bagi atasan ni, yang bagian menteri ni, memang dia kata akan lulus. Sebahagiannya dah sebut, ada yang dah dibagi macam-macam. Tapi alhamdulillah barakah daripada kerjasama orang kerdil, NGO ni, orang kerdil je yang buat ni, tak ada apa-apa pun. Alhamdulillah barakahnya Allah telah mengizinkan perbuatan itu. Akhirnya 342 terpaksa dihapuskan. Sebenarnya tak dihapuskan, ditangguh je. Jadi kita kena tengok semula.
Jadi begitu jugalah apa yang berlaku dengan UAE ni. Memang dari sudut praktisnya, kempennya, programnya, dari sudut pelaksanaannya, dari sudut dia punya kata-katanya, mereka mahu menjadikan Milah Abraham itu sebagai agama resmi. Malahan mereka telah pun berbincang dan menyatakan akan, tapi oleh kerana tekanan-tekanan yang dikenakan ke atas negara tersebut, ada ulama-ulama yang sebut, ada Syekh Ahmad Taib sini sebut, dia kata kita bukan wakil Milah Abraham di sini sebut. Jadi maknanya bila sebut banyak orang sebut tu, jadi dia tak tukar official statement, official apa dia panggil, statement lah, kenyataan kan. Official kenyataan, tak tukar. Jadi ini yang menimbulkan keliruan sehingga dia menyatakan bahawa orang yang cakap itu bohong. Sebenarnya hakikatnya begitu. Tuan-tuan boleh siasat sendirilah, insya-Allah. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, terima kasih kepada mereka yang begitu prihatin. Nampaknya bukan hanya orang-orang yang taksub saja. Saya guna perkataan taksub. Bukan hanya orang yang taksub dengan Ustaz Nur Azman saja agaknya yang tengok. Rupanya orang yang anti Ustaz Nur Azman pun tengok juga. Alhamdulillah. Bagus. Jadi bila anti itu dia tengok mana silap dia bantai kan. Alhamdulillah. Kita terimalah. Kalau ada benda-benda yang tak kena tu kita terima, insya-Allah. Begitu juga dengan duit 100 yang ditunjuk oleh saya pada masa tu. Duit 100 saya tunjuk gambar macam tsunami, gambar macam apa namanya, World Trade Center, bukan World Trade Center, KLCC, Twin Tower. Kemudian gambar ni, jadi bila saya kata ini adalah itu adalah kajian. Sebahagian daripada mereka yang pakar bahagian mengkaji tanda-tanda yang ada. Sebenarnya sebelum daripada perkara yang kita sebut tu, telah pun berlaku banyak perkara. Saya tak sebut cerita satu-satunya. Kita bukan nak cerita pasal tanda-tanda ni kan. Jadi kita cuma cerita kan, daripada salah satu kajian yang dibuat menunjukkan bahawa kemungkinan besar akan berlaku tsunami. Kemungkinan besar akan berlaku tsunami di negara kita. Malahan besok di Pahang, di Kuantan akan ada satu latihan untuk bagaimana nak menghadapi tsunami di Kuantan esok. Esok. Jadi maknanya kerajaan Malaysia sendiri pun dah menyatakan mungkin akan ada tsunami, mungkin akan ada banjir, mungkin akan ada tenggelam, mungkin akan ada apa dia panggil, tanah runtuh kan, gempa bumi, wallahu alam. Jadi kerajaan Malaysia pun dah keluarkan perkara-perkara bersifat amaran, tanda-tanda dan sebagainya. Dan kita pun dah nampak perkara itu dah berlaku. Shah Alam tak pernah tenggelam kan. Ada tempat tak pernah tenggelam. Jadi alhamdulillah bila kita melihat perkara-perkara yang digambarkan oleh sebahagian daripada pakar-pakar, mereka yang mengkaji tentang tanda-tanda yang ada di negara kita ni, maka kita cuma tunjuk tanda-tanda itu sebagai satu nasihat saja. Jadi janganlah kalau kata saya fitnah Gunung Kinabalu pula kan. Ada satu statement kata Ustaz Nur Azman fitnah Gunung Kinabalu jadi tsunami kan. Jadi tak betul lah tu kan. Jadi saya tak sebut pun Gunung Kinabalu, saya cuma sebut gambar tu kan, yang dikaji oleh sebahagian daripada kawan-kawan kita yang dah terbukti sebelum ini. Sebahagian daripada kajian itu telah jadi. Jadi cumanya kajian ini tidaklah kita dedahkan secara menyeluruh. Kalau kita dedahkan secara menyeluruh, lagi banyaklah disebut kita fitnah macam-macam kan. Jadi pada masa tu cuma kita nak sebut tanda-tanda tersebut tidaklah mustahil. Dan perkara ini juga telah disebut oleh pihak kementerian, kerajaan yang menyatakan bahawa tsunami akan melanda negara kita. Dia kata sebab tu dah buat drill untuk bagaimana berhadapan dengan tsunami. Di Kuantan contohnya besok akan buat drill on tsunami Jadi begitu juga dengan setengah tempat banjir, setengah tempat taufan dan sebagainya. Jadi apa yang ada itu bukanlah suatu yang kita kata, saya sebut dia bukan cocok logi, tapi sebenarnya dia berdasarkan pada fakta-fakta dan berdasarkan kepada kajian-kajian yang dibuat. Kita nak percaya, alhamdulillah. Tak nak percaya pun tak apa kan. Ni bukan kata kalau tak percaya jadi kafir ke apa, tidak insya-Allah tak apa. Jadi apa yang kita faham di sini daripada perkara yang berlaku dari masa ke masa, bahawa kita melihat bahawa peperangan dunia ketiga sebenarnya adalah systematic destruction. Ini kita nak sebut malam ni. Jadi peperangan dunia ketiga ni dia bukan perang macam dunia pertama, dunia kedua, tembak bom, jatuh, meletup, mati. Kan? Itu senang sangat. Dan yang itu memang tak akan dapat agreement daripada dunia. Sebab dunia dah mengalami pengalaman. Perang dunia pertama guna senjata, perang dunia kedua guna nuklear. Kan? Jadi dah ada pengalaman.
pengalaman yang pahit, yang bukan sahaja fitrah manusia tak boleh terima, tapi mana-mana manusia pun tak boleh terima, termasuk yang merancang tu. Sebab apa? Bila kena perancangan tersebut dan dia tak boleh kontrol, dia akan binasa. Oleh itu, maka mereka telah merancang Perang Dunia Ketiga secara sistematik. Systematic destruction. Kita kata kemusnahan secara tersusun. Tersusun ni maknanya sesuatu yang kita nampak macam tak ada apa. Kita nampak macam tak perang, tapi rupa-rupanya mati. Makin ramai mati. Macam sekarang lah kita tengok makin ramai mati. Yang paling terkejut sekali, orang yang bersukan, dialah yang mati. Kalau dulu orang yang bersukan, kalau dulu orang yang bersukan ni sihat, pemanah, ahli pemanah, bola sepak, sihat. Sekarang ni orang bersukan takut. Kenapa? Lagi banyak dia sukan, lagi banyak berlaku blood clot lah dan sebagainya. Jadi kita pun jadi rasa nampak satu yang luar biasa. Dan sebab itulah kita lihat tahun 2014 dia dah umum dah bioterrorism. Dia umum, Bill Gates umum bioterrorism. 2016 diumum lagi. Sampailah kepada sampai kepada berlakunya bioterrorism. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, perkara yang saya nak sama-sama sebut sini, peperangan dunia ketiga ini adalah merupakan satu peperangan yang disebut sebagai systematic destruction, iaitu mereka menghapuskan, menghancurkan, membinasakan sesuatu yang mereka nak serang, nak binasakan itu secara sistematik. Sistematik maknanya secara tersusun, daripada satu kepada satu krisis, lepas tu satu krisis lagi. Dan inilah yang kita telah mendengar bagaimana keadaan yang berlaku di depan kita, dan inilah perkara yang sebenarnya kita nak kena sama-sama teliti baliklah. Kerana orang yang beriman itu mereka tidak akan mudah terpedaya dengan tipu daya, masuk sampai 2 kali lubang biawak, kita masuk 2 kali, insya-Allah. Baik, tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, sebab itulah pada hari ini kita nak kena jadi lebih cerdik, dan jadi lebih kuat lagi, insya-Allah kepahaman kita. Saya ingin menyatakan di sini, sebelum ini kita menceritakan tentang new religion, new world order yang akan membina united world religion. Dan sebenarnya dia punya buktinya, dia punya kita kata kenyataan-kenyataannya dah terlalu banyak. Kalau kita tak nampak ni, macam kita ni, macam mana nak sebut, tak fikir lah macam itu, macam tak boleh fikir, besar sangat, nampak sangat lah. Dan kita melihat sebenarnya perkara-perkara yang kita sebut itu, seolah-olahnya macam kita ni sedang menunggu kesusahan yang lepas ni. Lepas ni apa? Jadi antara perkara yang akan kita lihat, bagaimana ada satu lagi soalan yang ditanya kepada saya, ataupun yang ditujukan ke dalam mesej yang kita dengar dapatlah. Dia kata apa? Sekarang ni mereka dah melaksanakan perancangan mereka, dan Rasulullah SAW pun dah sebut. Ini orang yang very optimistic pula. Tadi tu orang tak percaya. Ini semua fitnah kepada Gunung Kinabalu lah, ini semua fitnah kepada UAE lah, sebagainya, Baik, tak apalah, kalau fitnah kita tunggulah nanti. Nak sebut kat sini bagaimana digambarkan bahawa oleh kerana semua ni dah diprofesikan, telah disebut oleh Rasulullah SAW, dan kemudian perkara ini telah berlaku sekarang. Kita nampak dah satu peristiwa berlaku, maka kita tak boleh buat apa-apa. Dah terlambat, sudah terlambat, dia kata, kan. You cannot stop, tak boleh nak berhenti. Maka tak guna dah kita cakap macam itulah. Yang penting masuk hutan je, macam tu. Jadi maka ramailah orang pun bagi motivasi, kita kena masuk hutan, kita kena sekian, prepping dan sebagainya. Jadi motivasinya ialah kita takut. Jadi takut. Kita takut dengan kedatangan bencana, takut dengan kedatangan krisis, takut dengan profesi-profesi, ataupun kita sebut sebagai kenyataan-kenyataan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Jadi sebenarnya
Kita tahu dah benda tu berlaku dan akan berlaku, sedang berlaku, dan insya-Allah akan menuju kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka sebenarnya apa yang penting bagi kita? Nombor satu, tuan-tuan dan puan, bila kita melihat satu perkara itu dah ada dalam hadis dan berlaku, dan kemudian kita nampak pula berlaku tu dengan bukti-bukti yang jelas, yang buat ni musuh Islam dan sebagainya. Dan kita nampak pula orang Islam pula akan akan dikongkong, akan disekat, akan ditangkap. Ni saya nak masuk sikit malam ni. Akan ditangkap. Jadi kita lihat apabila perkara ini berlaku, maka sebenarnya bukanlah kita nak kata dah terlambat, bukan. Dah terlambat ni bila nyawa dah sampai parah ni, halkum kita ni, tu terlambat, tak boleh nak tobat dah. Ni nyawa kita masih lagi jauh lagi, masih segar lagi, telinga masih tak jatuh lagi, hidung tak jatuh lagi kan. Kalau kita baring belakang kita ni sakit pinggang pun, belakang kita ni masih ada melengkung lagi. Jadi jauh lagi daripada mati, insya-Allah kan. Kita belum sampai sakaratul maut lagi. Jadi nak sebut sebenarnya bukan terlambat, tetapi yang lebih penting sekali ialah bila kita melihat ancaman demi ancaman, ketakutan demi ketakutan, malahan kita melihat bagaimana keadaan apa yang disebut oleh Nabi SAW dah jadi, akan jadi, menuju ke situ. Maka satu perkara yang paling penting ialah sebenarnya bila kita tahu, ada pengetahuan tentang itu, pihak mana yang kita nak bersama. Pihak mana yang kita nak bersama? Adakah kita mahu bersama dengan arus, ataupun kita kata majority, yang bila bersama dengannya kita akan dapat, bila bersama aja kita akan diberi jawatan, kita akan diberi pangkat, dapat jusa dapat jusa A, B, C, kemudian dapat pangkat lagi, dapat kereta, ada driver lagi. Adakah bila kita lihat bahawa arus yang ada itulah arus yang membawa kepada kerosakan yang menguasai suasana itu, maka kita berpihak bersama mereka atau kita berpihak bersama al-haq, kebenaran? Sebenarnya bila kita mengetahui tentang perkara yang ada di depan kita ni, sama ada perkara itu perkara yang kita kata arus yang perdana, yang majoriti, tapi rosak, tapi di belakangnya ada mulkan jabariyah, ada pemerintahan yang memaksa, yang bukan Islam, yang ada Zionis, yang ada di belakangnya syaitan, ataupun mungkin lebih tepat lagi tentera Dajjal, Al-Masih Dajjal. Jadi bila kita tengok, yang ini majoriti, yang ini arus, yang ini pula minoriti, dituduh macam-macam, digelar macam-macam, anti vaksin lah, konspirasi. Ini orang teori konspirasi lah, cocok logi lah kalau kat Indonesia. Jadi macam-macam digelar. Ini sesat lah contohnya. Jadi bila yang sedikit tetapi bersama al-haq itu digelar macam-macam, dituduh macam-macam, sehingga sebenarnya bila yang disebut itu terbukti pula, maka sebenarnya Allah beri kepada kita dua situasi, dua arus yang besar dan arus yang al-haq tadi. Maka sebenarnya nombor satu, pihak mana yang kita nak bersama. Wahadainahun najdain. Allah gambarkan, di hadapan kamu ada dua jalan. Nak ikut jalan mana? Kalau nak ikut jalan arus yang semuanya senang, semuanya okey, semuanya tak ada masalah, semuanya baik belaka, ataupun arus al-haq, arus yang benar ini, yang sedikit, yang gharib, yang jadi asing, terasing. Bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Akan menjadi orang yang dagang, yang ganjil, yang asing, yang sedikit, yang dituduh dengan berbagai tuduhan. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dua suasana ini, maka sebenarnya nombor satu, pihak mana kita nak bersama. Adakah kita mahu bersama dengan arus yang membawa umat pada hari ini ke arah kesesatan, kerosakan, kehancuran? Sebenarnya mereka nak menghancurkan umat, kita tak perasan. Ataupun arus yang akan membawa kepada kebaikan, kebenaran. Ini satu benda nombor satu yang kita kena. Bukan terlambat tak terlambat. Ada orang kata dah terlambat dah, tak boleh buat apa-apa dah, dia dah kontrol kita dah, dia akan buat digital currency, dia akan buat digital ID, dia akan buat macam-macam, kita tak boleh buat apa dah. So apa nak buat? Ikut aje lah.
Itu dia punya point dia. Ikut je lah. Ataupun larilah masuk hutan. Jadi dia punya solusi, ikut arus, lari masuk hutan. Jadi ini solusi yang ada pada mereka yang tidak faham hakikat. Kenapa Allah menggambarkan, Allah memperlihatkan kepada kita, Nabi SAW menjangkakan perkara-perkara begini berlaku. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala dan Rasulullah nak mendidik kita, mentarbiah kita, melihat, tengok dengan mata hati kita, tengok dengan ilmu kita. Oh, yang ini rupanya ikut arus. Nabi sebut, apabila hadis As-Sauban, akan timbul satu masa, satu keadaan di mana umat manusia, umat dunia akan mengerumuni kamu sebagaimana kamu mengerumuni makanan. Maka sahabat-sahabat bertanya, adakah kami orang Islam sikit? Kata Nabi, tak, kamu ramai. Bahun kasir, kamu ramai. Tetapi apa? Tapi kamu ibarat buih di banjir, setengah-setengah riwayat kata, yang mengikut arus. Jadi kita sebut kat sini sebenarnya bila kita melihat tentang perkara yang berlaku di hadapan kita, bukan untuk kita takutkan diri kita, bukan untuk kita rasa aku tak boleh buat apa dah, bukan nak kata aku dah terpaksa dan sebagainya, tetapi kita kena buat pilihan. Nombor satu, pilihan. Apa pilihannya? Pilihannya ialah hendaklah kita bersama dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, bersama dengan Al-Haq. Itulah dia. Bukan kita tengok sehingga kita menimbulkan ketakutan. Sebab Allah SWT yang maha besar, maha hebat. Maka bila kita takut, kita kalah. Kita kalah, confirm kalah kan. Tapi kalau kita ikut kebenaran Allah, orang yang berbagus pula tu, maka sebenarnya kan kita akan susah. Saya cakap dengan kawan-kawan saya daripada Palestin, daripada antarabangsa, bila kami berjumpa, berbincang, saya cakap dengan dia, kamu pernah dengar tentang digital currency? Pernah dengar, tapi tak tahu bendanya. Cakap cerita sikit kan. Saya pun cerita digital currency, sekian kan. Central Bank Digital Currency, sekian. Apa kesan dia? Betul ke? Tengoklah sendiri. Surat khabar cakap macam mana, pemimpin cakap macam mana, world leaders cakap macam mana. Betul lah. Gitu kan. Betul lah ni orang berfikir ni. Ini saya cakap orang Arab ni, orang pejuang-pejuang, orang yang boleh berfikir ni. Kemudian saya cakap pula dengan tentang digital ID pula. Digital ID jadi apa sekian. Betul ke? Betul. Jadi bila kita tunjuk bukti-bukti, contoh-contoh bukti-bukti tadi, maka dia pun kata, macam ni tak boleh buat apa ni, macam mana nak buat? Kena bincang ni. Maka pakatlah orang-orang Palestin, orang Yaman, orang Iraq, orang mana lagi sebutlah, orang Turki, pakat-pakat, mari kita jumpa, kita bincang lagi sekali plan kita, sebab mereka tak perasan yang ni. Sehingga dia kata apa? Ini sudah terlalu dekat. Sebab tu bila kami bincang baru-baru ni, alhamdulillah, saya sebut tadi petang kan, ada 5 perkara yang membahagiakan kita, yang menunjukkan kita on the right track. Nombor 1 saya sebut tadi nombor 1 siapa sebut tadi? IHR tak nak, saya sebut pasal international. Terus international, apa dia? Palestin merupakan tumpuan kepada kebangkitan Islam. Palestin menangnya Baitul Maqdis, duduk di bawah orang Islam, insya-Allah menanglah Islam seluruh dunia. Janganlah cakap temberang apa kan. Sebenarnya perjuangan kita berkaitan rapat dengan Baitul Maqdis. Kenapa? Kerana Baitul Maqdis itu akan dikontrol sepenuhnya oleh Al-Masih Dajjal. Tapi alhamdulillah, daripada perancangan perbincangan dengan kawan-kawan kita, saya nak bagi lagi sekali lah malam ni sikit berita gembira. Nombor 1 tentang Palestin. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, rahmati Allah, dalam keadaan kita bincang kesusahan IHR lah, Global Pandemic Treaty lah, macam-macam lah kita bincang, dengan COVID-nya, dengan suntikan-suntikannya dan sebagainya. Maka kita mendengar juga kata-kata daripada Ehud Barak. Siapa Ehud Barak ni? Mantan Perdana Menteri yang ke-10 Israel, mantan Menteri Dalam Negeri Israel, mantan Menteri Luar Negara, mantan Menteri Pertahanan, mantan General Pegawai Tertinggi Tentera IDF, Israel Defensive Force, mantan Ketua Mossad Intelligence. Mossad ni kepala tentera lah, selain daripada MI6 Britain 007 James Bond kan. Mossad kan. Jadi mantan kepada semua kepala-kepala ni sekarang dah tua dah, umur 80-an. Awal 80-an, muda sikit daripada Mahathir. Jadi nak sebut kat sini, dia kata apa? Dia kata
melihat pada fakta yang ada, keadaan yang ada, di mana askar Israel dah mula cabut pergi ke Eropah, cabut larikan diri pergi Eropah, pergi Perancis, pergi mana-mana kan. Maka dia kata sekarang ni kita lihat bagaimana Israel dah tak punya harapan untuk menang. Masa depan Israel adalah kekalahan di kalangan orang Islam. Disebut sendiri. Berapa lama? Kan? Adalah 3 tahun agaknya, 2-3 tahun agaknya, 3-4 tahun. Dia sebut ni dalam dia punya statement ni, kenyataan dia ni. Bila saya dengar, saya kata dengan kawan saya tu, betul ke dia sebut ni? Betul. Dia kata dia sejuk, dia sebut dengan wajah yang berseri-seri, seolah-olah dah menang lah. Kita nak sebut sini, bukan Ehud Barak sahaja yang sebut, tetapi banyak lagi pimpinan-pimpinan daripada kita kata Israel sebut kita akan kalah, kita akan kalah. Masuk 40 orang insya-Allah kan, cepat je kalahnya tu. Dia nak sebut kat sini, apabila perkara ini telah berlaku di sana, dan di sini sebut antara fakta-faktanya, sebab itulah mereka sangat berhajat agar ketua dia Malik Messiah ataupun Raja Al-Masih itu keluar. Jadi tuan-tuan, dia kata apa? 2-3 tahun kita boleh bertahan 2-3 tahun je. Maka dia berharap dalam masa 2-3 tahun ini Malik Messiah akan keluar, dan kemudian dia akan memimpin Israel, memimpin dunia, sehingga akhirnya akan memberi kemenangan kepada mereka. Jadi dikata sekarang harapan mereka hanya pada Malik Messiah. Sebab tu sekarang ni tiap-tiap masa, tiap-tiap hari akan ada doa, nyanyi, nasyid, rock dan sebagainya, minta Malik Messiah datang. Pergi tengok dalam YouTube, tulis Malik Messiah please come marilah datang. Tiap-tiap hari dia duk berzikir minta Dajjal keluar. Jadi apa maknanya tuan-tuan rahmat Allah? Maknanya Dajjal akan keluar tak lama lagi, sebab ini dia doa dia. Jadi kalau dia tak keluar, habis Israel. Ini memang dia mesti sebut. Begitu juga dengan bekas Perdana Menteri Israel yang pertama yang dah meninggal, Golden Meir, dah meninggal dah. Dia juga disebut perkara yang sama. Dia menggambarkan kita hanya ada lebih kurang 80 tahun disebut. Dia kurang pada masa itulah. Dan kemudian dia kata masanya lebih kurang 20-24 habis. Kalaulah kita tidak ada satu perubahan yang besar, maknanya datangnya Messiah tadi, maka dia kata Israel akan habis. Ini berita gembira ni. Lepas tu saya tanya lagi dengan dia, Abi, macam mana kita punya kawan-kawan kita di sana? Dia kata Alhamdulillah, pada masa yang sama kawan-kawan kita daripada Brigade Al-Qassam dan brigade yang lain, orang Islam yang lain, pergerakan pertubuhan Islam yang lain, termasuk komando-komando kita, dia kata semua yang kami rancang semua jadi, Alhamdulillah. Rancang buat A jadi, rancang buat B jadi, rancang buat C jadi, semua buat Allah izin jadi belaka. Menyebabkan kekuatan moral di kalangan Brigade Al-Qassam, begitu juga dengan pejuang-pejuang yang ada di Palestin bertambah tinggi. Walaupun kita dengar pada bulan Ramadan yang lepas mereka menyerang Masjid Al-Aqsa. Sebenarnya mereka menyerang Masjid Al-Aqsa dah lama dah. Dah setiap Ramadan mesti dia masuk. Itu dah jadi dia punya budaya dia. Tetapi sebenarnya bila mereka menyerang dengan ketakutan. Kerana mereka tahu mereka tidak boleh mengalahkan orang-orang Islam yang sekarang ini semakin hari semakin ada kesedaran. Jadi sebab tu saya sebut kat sini, bila saya bincang lagi dengan tuan-tuan guru kita, bincang balik 2-3 orang, bincang-bincang, tengok balik kata-kata mereka dulu, tengok balik hadis Nabi. Rupa-rupanya bila tengok balik tuan-tuan perempuan, di kalangan hadis Nabi kurang lebih 400 tentang akhir zaman. Ada makna tersurat dan ada makna tersirat. Yang makna tersurat tu yang kita tahulah, yang kita baca, terutamanya orang Arab Saudi baca, Wahabiyah baca, dia baca tersurat lah satu-satu. Yang tersirat, ni dia tak nampak. Musuh Islam lagi tak nampak kan. Banyaklah, tapi yang tersirat saya tak boleh ceritalah kat FB sekejap lagi, benda tu dia jadi tersurat kat dia orang. Kalau nak jumpa personal ni, masuk dalam kita punya sisi ke, duduk dalam program-program seminar ke, bawa kita boleh ceritalah sikit-sikit. Nak cerita kat sini sekejap lagi, rakaman ni sampai ke Mossad sana kan. Yang tersirat kita tak cerita. Tapi yang tersirat inilah sebenarnya
rahsia yang Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberikannya kepada para ulama muhaqqiqin, ulama yang diberikan ilmu-ilmu yang boleh dibaca pergerakan-pergerakan tadi. Jadi Al-Mahdi digambarkan tidak akan pergi dia akan berfokus kepada Middle East. Maknanya dekat Mekah, di Bai'ah dan sebagainya. Itu hadis kita dengar kan. Kemudian yang pergi seluruh dunia ni ialah Dajjal. Dajjal akan pergi seluruh dunia sampai ke Malaysia, masuk Melaka lah, Kuala Lumpur lah, semua sekali. Dia akan pergi Melaka kan. Kalau tak pergi pun dia punya timbalan dia akan pergi kan. Jadi Mahdi tak pergi. Macam mana Mahdi tak pergi? Sedangkan dalam hadis yang lain, Mahdi akan memerintah seluruh negara, seluruh dunia. Akan berlaku kemenangan seluruh dunia. Jadi kenapa? Ada yang tersiratnya. Jadi bukan hanya yang tersurat yang tersirat. Jadi bila kita tengok balik hadis-hadis tersirat, maksud-maksud yang ada dalam hadis-hadis akhir zaman ni, alhamdulillah menunjukkan bahawa banyak perkara yang berlaku pada hari ini adalah merupakan perkara-perkara yang insya-Allah akan membawa kemenangan. Saya bagi satu contoh ni tersurat, tapi tersirat ni tersiratnya orang boleh faham sikit-sikit lah. Okey, kita bagilah, buka dedah sikit je. Apa dia? Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan antara hadisnya kebangkitan akan berada di timur kan. Akan berada di timur. Maka di situlah mereka melihat Khurasan ataupun Afghanistan. Mereka melihat mungkin di timur tu mungkin di sebelah-sebelah Middle East yang sebelah timur kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila tengok balik-balik timur-timur ni bukan tempat lain lagi lah, tempat Nusantara, kawasan kita ni yang tersirat. Jadi bila naik timur, bila timur maknanya kekuatannya akan berada di sini. Tapi macam mana nak kuat? Kita semua lembik-lembik belaka kan. Nak makan pun semua pakai import belaka kan. Makan ayam pun hari ni disembelih oleh orang Cina. Ni saya dedahkan sikit. Ada orang Cina orang Melayu, orang Islam datang sembelih ayam pukul 6 lebih lepas subuh. Lepas subuh datang sembelih. Bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Oh, sebelum datang sembelih tu dah ada puluh ribu yang telah disembelih sebelumnya pukul 4, pukul 3. Siapa yang sembelihnya? Toke-toke dia yang sembelih. Ni ada kisah saya dapat tahu ni. Ya, sebab tu ada pula di kalangan kita hadis pula. Cerita-cerita daripada orang-orang yang ada autoriti yang tak makan ayam sampai sekarang. Rupanya ada ayam-ayam kita yang disembelih oleh acong yang belum masuk Islam lagi. Ataupun mutus sami yang belum masuk Islam. Jadi orang Islam yang sembelih tu sembelih yang sikit-sikit je. Sekadar syarat nak penuhi jakim datang lepas subuh. Mana jakim datang masa tahajud? Ada? Tak ada. Selepas subuh tengok orang Islam sembelih bismillah. Okeylah, tak apalah kan. Rupanya sebelum subuh dah habis. Habis sembahyang besar sebab dia nak hantar ayam tu pukul 7 pagi nak hantar ke pasar-pasar. Kecuali yang disembelih sendirilah. Jadi sebab tu kalau nak beli ayam, belilah ayam yang memang dia sendiri sembelih. Dia hidup, dia sembelih kat situ. Kita at least pun sembelihnya orang kita tahu, kita nampak. Ini contoh. Jadi maknanya kita lihat, kita hari ni makan ayam pun tak tahu sembelih tak sembelih. Itu yang ada tengok dekat apa ni, Tesco ke mana ke, kepala tu ada yang bukan sembelih, cabut kepala dia. Agaknya dia marah kat ayam tu agaknya. Cabut tu kepala dia, cabut bukan sembelih. Jadi ini sebut kita nampak lembik dan letih dan lekeh dan kecil dan sebagainya. Banyak pula PhD, penyakit asap dengki kan. Banyak pula orang PhD hari ni. Jadi kita sebut macam mana Nusantara ni nak bangkit. Jadi rupa-rupanya dalam hadis-hadis ada disebut menggambarkan tentang kebangkitan tersebut. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan Allah, jangan kita merasa rendah diri kita ataupun merasa tak mampu, sebab Allah akan memampukan kita. Jadi berita yang kita terima daripada Palestin, alhamdulillah, pihak-pihak daripada brigade dan sebagainya telah menyatakan bagaimana kepimpinan sana dan sebagainya semakin maju, semakin kuat, alhamdulillah. Maka kita nak kena rasa syukur. Jadi untuk itu saya nak mengajak tuan-tuan perempuan kepada beberapa peristiwa yang berlaku sekarang. Beberapa peristiwa yang berlaku sekarang mungkin sekadar untuk kita sama-sama melihat akan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kita tentang sijnun ataupun penjara.
Nabi SAW telah bersabda daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dia menyatakan bahawa ad-dunya sijnul mu'min wa jannah wa jannatul kafir. Di hadis ini sumbernya daripada Imam Ahmad, Muslim dan sebagainya. Jadi hadis ini hadis sahih. Apa hadis sahih ni? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Jadi sebenarnya huraian ni banyaklah, panjang huraian, ulama berbeza-beza. Berbeza-beza dari sudut pendetilan huraian-huraian yang ada. Cuma saya nak sebut dekat sini bagaimana beberapa perkara yang mungkin berlaku dan bakal berlaku, yang sedang berlaku. Kemungkinan besar kita akan berada dalam suasana diboikot, dikejar, dizalimi, atau mungkin di kalangan kita akan berada dalam suasana dipenjarakan. Sama ada dipenjarakan itu dalam keadaan penjara yang benar-benar penjara, ataupun penjara yang kita kata dalam bentuk seperti tidur kat hospital, kan. Elok-elok tak gila dia kata gila, kan. Siuman dia kata tak siuman. Jadi benda-benda macam ini akan berlaku, dan bagaimana kita ingin menghadapi perkara-perkara ini. Sebab inilah sebahagian daripada, kan, disebut hasil daripada peperangan dunia yang ketiga, yang mana orang-orang yang beriman kemungkinan besar akan ditangkap, akan mungkin dizalimi, mungkin akan ada di kalangan kita yang akan diperlakukan seperti binatang ataupun sebagainya. Kenapa? Kerana apabila kita memilih al-haq, maka al-haq itu akan merupakan satu yang mahal, dan satu yang mahal itu sudah tentulah akan menjadi suatu yang penuh dengan kesusahan. Jadi dalam hadis ini sebenarnya huraian-huraiannya panjang. Cuma saya ingin bawa satu huraian yang dibawa oleh Imam Munawi yang mensyarahkan hadis ini dalam Faid Al-Qadir, telah menyebut tentang satu kisah seorang alim yang bernama Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ketika itu beliau menjadi qadi, yang pada satu masa dia berjalan pada suatu hari melintasi sebuah pasar, dia lalu sebuah pasar. Jadi Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, bila sebut Al-Hafiz ni ialah bukan dah hafal Quran, lebih lagi dah hafal Quran, dia menghafal hadis, hadis-hadis yang banyak, yang banyak adalah bilangan hadisnya itu. So Ibn Hajar Al-Asqalani ini pada masa itu dia menjadi ketua qadi, qadi besar lah kalau kita pada hari ini. Maka dia berjalan menuju melintas sebuah pasar, dan ketika itu dia bersama dengan rombongan dia, pengikut-pengikut dia lah, yang menunggang haiwan daripada kenderaan-kenderaan haiwan yang besar, yang hebat, yang cantik, yang mengkagumkan. Tiba-tiba di tengah jalan kat pasar, berlari melulu di hadapannya seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang bukan Islam. Dia menjual minyak, penjual minyak, dengan pakaian yang kotor, dengan minyaknya yang bercalik sana sini, kelihatan lusuh pakaiannya, buruk, susah. Maka dia pegang kepala bagal, iaitu keldai campur unta, campur kuda, dia bagal, Imam Ibn Hajar. Dia pegang, kemudian dia kata, wahai Syekh Islam, dia kata Syekhul Islam, wahai Syekhul Islam, ketua qadi besar, engkau mendakwa bahawa Nabi kamu betul. Maka dia kata, Nabi kamu pernah berkata bahawa dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang kafir. Orang beriman dunia ni penjara, orang kafir syurga. Macam mana? Mana penjara? Mana yang syurga tadi? Kau tengok aku. Jadi ketua qadi itu pakaian ni kemah lah, kan, macam menteri lah kita hari ni. Kopiahnya merah, ada putih, ada hitam, merah atasnya, kan, pakai jubah dengan pakaian universitinya Azhar ke, Syria ke, mana ke. Kemudian dengan keretanya ada driver. Kalau kita ada driver lah kereta ni, kan, ada duduk kat belakang, kan, kemudian ada pengikut-pengikut, mungkin ada escort dan sebagainya lah, kan. Jadi mewah lah, hidup bagus lah, kan. Qadi besar, kan, menteri contohnya, kan. Maka dia kata, aku ni hidup susah,
kan, jual minyak, kotor, lusuh, busuk dan sebagainya. Mana penjara bagi mukmin tadi? Mana syurga bagi kafir tadi? Nabi kau cakap tak betul, kata Yahudi tadi. Yang kita jawab macam mana tu, kan? Maka Ibnu Hajar pun menjawab, kan? Ibnu Hajar menjawab, ni orang cerdik lah, orang bertakwa, dia tak sama macam orang sekarang ni. Dia main jawab je, betul buat fikir, kan? Dia kata apa? Aku, jika dibandingkan apa yang Allah janjikan bagi aku di akhirat daripada nikmat syurga, maka sekarang bagi aku ni penjara. Itu kata Imam Ibn Hajar. Kalau nak bandingkan apa yang Allah nak bagi kepada orang beriman, yang mati dalam beriman, yang berjuang dengan keimanan, maka nak bandingkan apa yang Allah bagi di akhirat nanti, syurganya, redanya, maka dia kata kat sini ni penjara. Macam dalam penjara, dia kata. Dan kemudian dia kata, engkau pula, orang kafir ni, dia kata kan, engkau pula, jika dibandingkan dengan apa yang Allah akan janjikan ke akhirat, maknanya bandingkan dengan neraka yang akan bakal dihadapi oleh orang yang bukan Islam tadi. Ni marah orang bukan Islam sebut neraka ni. Ini nak cerita hadis ni. Banding dengan azab Allah di akhirat nanti, kat dunia ni engkau, dunia ni yang susah ni, yang payah ni, inilah syurga. Jadi apabila dia menyebut begitu kepada orang Yahudi tadi, maka orang Yahudi itu pun terdiam, berfikir. Dia fikir, dia bukan diam je, dia fikir. Dia pun kata, kalau gitu aku masuk Islam. Dia pun masuk Islam. Dia pun masuk Islam. Jadi sebab itulah sebenarnya bila disebut dunia itu penjara kepada mukmin, bukanlah semestinya mukmin tu hidup susah sebagainya, tapi memanglah hidupnya tu lebih susah dari sudut nafsunya dan nak kena jaga tu. Tapi nak gambarkan sini, kan, mungkin Allah bagi pada dia kekayaan, tetapi syurga yang dapat lebih baik dan juta kali daripada kekayaan yang hebat. Ataupun mungkin dia bagi kemiskinan, tapi syurga yang akan dapat di akhirat nanti lebih baik daripada apa yang ada. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, saya nak sebut kat sini, hakikat penjara yang sebenarnya bukanlah penjara fizikal, tapi hakikat penjara ini adalah merupakan penjara hati. Hati itu yang dipenjarakan. Nikmat hidup sebagai seorang mukmin, terutamanya ketika musuh-musuh dengki kepadanya, maka kita lihat, kan, penjara itulah penjara kepada hati tadi. Tepat apa yang digambarkan oleh Imam Hasan Al-Hudaibi rahimallah. Tengok apa Imam Hasan Al-Hudaibi sebut. Dia kata apa? Penjara bukanlah tembok tebal dan jeriji besi. Penjara yang sebenar adalah keadaan dalam perasaan, dalam fikiran kamu. Jadi penjara tu bukanlah tembok yang menghalang kita, ataupun kita kata sel-sel yang ada di depan kita, besi tadi. Tapi penjara ialah apa yang ada dalam perasaan, yang apa ada dalam pemikiran. Sekalipun jasad para ulama dipenjarakan, ada ulama ditangkap, ada nabi ditangkap, dipenjarakan, namun perasaan dan fikiran mereka ternyata bebas dan merdeka. Bebas dan merdeka. Jadi kita lihat hari ini, pemerintah yang zalim, boleh menangkap fizikal, menyeksa dan sebagainya, tetapi mereka tidak akan mampu memenjarakan perasaan dan fikiran mereka. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan nak sebut kat sini, bagaimana sebenarnya hakikat iman yang kita persiapkan, yang kita sebut mentauhidkan Allah, itulah sebenarnya kekuatan yang luar biasa. Saya nak cerita sikit kepada tuan-tuan tentang beberapa pengalaman kawan-kawan kita yang masuk dalam penjara. Dan bila dipenjarakan oleh pemerintah yang zalim, ketika dalam penjara, oleh kerana imannya kuat, pemikirannya mantap, akidahnya bersih dan kuat tadi, maka penjara menjadi tempat yang terbaik bagi mereka. Kita tengok di penjara Israel contohnya, di Palestin. Penjara Israel, kita tengok ribuan ulama ditangkap. Asal ulama alim ditangkap, asal boleh mempengaruhi ditangkap. Begitu juga dengan orang-orang muda ditangkap. Ramai, ribu yang ditangkap di dalam penjara Israel. Sebahagian mereka diseksa, sebahagian mereka sampai mati dalam penjara, dijatuhkan hukum sampai ratus tahun. Contohnya Syekh Abu Bakar Al-Awawidah rahimallah, dah meninggal dah.
dan pengurusi Rabitah Ulama, Ikatan Ulama Palestin, dia telah dijatuhkan 540 berapa, 40 lebih lah tahun penjara. 500 lebih tahun penjara. Kita hidup tak sampai 100 tahun pun, kan. Syekh Abu Ahmad Ziyad telah dijatuhkan kurang lebih 300 tahun. 300 tahun dalam penjara. Maknanya kalau dah mati dalam penjara tu, jadi tengkorak pun tak boleh keluar, kena duduk di situ. Jadi nak sebut kat sini, Israel punya hukum tu sampai peringkat macam tu, kan. Jadi apa yang terjadi dalam penjara di Israel, penjara-penjara yang nampak dan penjara yang ditutup, yang diraibkan tak nampak, bukan raib maknanya tak nampak jadi jin dah. Dia raib punya tempat tu tak nampak macam penjara, tapi penjara. Apa berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan Allah, ni dicerita oleh kawan-kawan kita, anak-anak muda yang penjara kena dapat keluar. Dia kata di dalam penjara itu seperti universiti. Maknanya memanglah ada torturenya, memanglah ada seksanya. Yang kena seksa lah, yang kena penjara biasa penjara lah. Tetapi dia kata di dalam itu adanya iman, adanya takwa, dan adanya cahaya daripada Allah, sehingga menyebabkan anak-anak kita muda dan mereka yang duduk dalam penjara itu, luar penjara tak boleh hafal Quran, dalam penjara habis 30 juz boleh hafal. Luar penjara malas nak pergi kuliah sebagainya, dalam penjara Allah bagi kekuatan, dia boleh belajar usuluddin, boleh belajar syariah. Maknanya tahap pembelajaran ini sama macam universiti dalam penjara. Kenapa? Kerana perasaan mereka yang hidup, fikiran mereka yang hidup, walaupun dikongkong, walaupun berada dalam keadaan ditangkap, dikepung, tak boleh berjumpa keluarga, tak boleh berjumpa kawan-kawan, tak boleh bermain, berjalan-jalan, tak boleh dah, tersekat dalam kongkongan. Tetapi rupa-rupanya apabila iman yang ada bersama takwa, bersama warak tadi, dan hati yang kuat, pemikiran yang kuat, dan tidak ada siapa pun dalam dunia yang boleh memenjarakan hati dan pemikiran kita. Jadi hati dan pemikiran melahirkan mereka yang hafal Quran, hafal hadis, kitab 7 sunan tu habis hafal. Bukan itu sahaja, boleh belajar sesuatu yang di luar tak ada. Ini pengalaman-pengalaman yang ada bagi mereka yang masuk penjara, yang ditahan oleh Israel. Kadang-kadang sampai 30 tahun. Ada seorang tu masuknya 5 tahun, budak-budak masuk. Budak-budak masuk umurnya 5 tahun, dia keluar umur dekat 50 tahun. Bayangkan berapa tahun duduk dalam penjara daripada kanak-kanak sampai 50 tahun baru keluar. Keluar cari mak, mana mak? Mak dah meninggal dunia. Pergi ke depan kubur mak, menangis, kan? Sebab dia 5 tahun dah masuk penjara, dekat 50 tahun dah keluar, kan? Jadi cari mak dia dah kubur dah, menangis dia, teringat mak dia. Ni sampai peringkat begitu. Tetapi dari sudut perasaannya, dari sudut pemikirannya, dari sudut kekuatannya, keimanan dan ketakwaannya hebat. Kenapa? Kerana mereka boleh tangkap, boleh penjarakan fizikal, tetapi hati dan pemikiran mereka tak boleh kacau, kerana itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat Syekh Abu Bakar Al-Awawidah menyatakan dalam salah satu cerita dia, kisah ketika dia dalam penjara, dia kata ketika dalam penjara dia tak hafal Quran. Dia hafal Quran dalam beberapa juz saja, tapi dalam penjara mata dah buta dah. Mata buta, diseksa sampai buta mata dia, kan? Dia boleh hafal 30 juz. Mula-mula dia hafal 30 juz. Dia cakap dengan kami, kamu ni mata celik tak boleh hafal 30 juz. Aku mata buta boleh hafal 30 juz. Tapi dia hafal 30 juz dalam penjara lah, kan? Kemudian Syekh Abu Bakar Al-Awawidah bersihnya hatinya walaupun dalam penjara diseksa sebagainya. Dan bila dia pertama kali salam aja, dia boleh tahu kita ni macam mana. Dia boleh sebut sifat kita. Kamu ni overweight ni, dia kata. Overweight ni apa? Terlebih berat badan. Padahal dia tak nampak pun. Dia pegang tangan je tahu. Kemudian dia peluk, confirm, dia kata. Rendah gemuk, besar. Ini kan tak boleh ni, biarkan sakit ni, kena bagi sihat. Jadi nak sebut kat sini, satu hari dia cerita, hari Jumaat mereka nak sembahyang Jumaat di dalam sel penjara. Dalam sel penjara tu ada lebih kurang 50 orang itulah. Jadi dia jadi imam. Jadi dia kata ketika dia jadi imam, tentera Israel duduk depan luar lah, yang jaga penjara tu, jaga tengok lah.
dia pun bagi khutbah. Dia kata dia bagi khutbah sebiji-sebiji semua dia bagi kepada tentera-tentera tu. Tentera Israel tu dengar lah, dia kata. Sampai ada di kalangan tentera tu yang macam-macam reaksi. Yang menangis pun ada, yang takut pun ada dan sebagainya. Dia bagi betul-betul, dia kata. Jadi kalau dia tak duduk dalam penjara, dia tak boleh bagi nasihat pada tentera Israel. Jadi bila dalam penjara dia boleh bagi nasihat. Itu dia kata kelebihan duduk dalam penjara. Jadi sebenarnya nak sebut kat sini tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, sebenarnya di manakah kebebasan kita yang sebenar? Di manakah kekuatan mukmin yang sebenar? Kekuatan mukmin bukan pada fizikal. Walaupun fizikal ni penting, tapi kekuatan mukmin pada hatinya, pada jiwanya, pada pemikirannya, pegangan dia. Maka di situlah yang walaupun kita berhadapan dengan bencana yang banyak, berhadapan dengan kesusahan, kepayahan yang banyak, di situlah sebenarnya kekuatan. Saya sebut pada tuan-tuan pengalaman-pengalaman yang ada di kalangan mereka yang dipenjarakan tadi, kan, apabila imannya kuat, maka dia semakin mantap. Pada masa itulah kita dapat zerokan diri kita. Hati kita ni zero kan. Macam apa maksud hati kita zero? Maknanya masa tu kita dah tak ada keluarga, anak-anak lah, kawan-kawan ni, keluarga, suami, isteri kita, tak ada dah kebiasaan, semua dah dicabut daripada kita. Yang ada hanya kita dengan Allah. So siapa yang masuk dalam penjara tu sebenarnya peluang bagi dia untuk mendekatkan diri dengan Allah dengan cara yang paling cepat. Paling cepat. Masa tu nak menangis, masa itulah nak menangis, masa itulah nak merasakan dirinya lemah, kan, terperangkap dan sebagainya. Ketika itulah tak ada lain yang kita akan dapat, tak ada lain yang akan kita tumpukan tadi apabila kita boleh melihat dapat Allah dalam hidup kita. Kita kehilangan saudara kita, kehilangan keluarga kita, kehilangan kehidupan kita di luar penjara, tetapi masa itu kita mendapat Allah dalam diri kita. Bila kita dapat Allah dalam diri kita, maka seolah-olah kita dah jumpa semua yang lain. Kita duduk kat luar ni, kita tak tahu, kita tak perasan. Kita ada semua, kita nak ada. Nak pergi ke kedai boleh, dengan kereta ke, dengan motor ke, nak buat apa boleh, balik kampung boleh, kan. Tetapi bila kita kehilangan seluruh kehidupan kita, pada masa itu baru kita sedar yang ada pada kita hanyalah Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itulah apabila telah berada dalam hati kita, pemikiran kita, itulah sebenarnya nikmat yang paling besar. Masa itulah kita akan rasa bahagia, boleh menangis pada Allah, boleh merayu pada Allah, boleh bertaubat pada Allah. Pada masa itulah kita rasa kehambaan kita yang maksima. Inilah antara nikmat paling besar berada dalam penjara. Dan inilah yang sebenarnya memperkuatkan lagi seorang mukmin, seorang yang beriman pada Allah tadi, bila ditangkap, bila dia dibuat macam-macam, ketika itulah hatinya boleh terikat dengan Allah. Tetapi mereka akan kacau lah kita punya jiwa. Dia bagi psikologi, dia akan bagi pil yang memabukkan, dia akan bagi siksaan fizikal, dia akan bagi kita kata perasaan takut, terancam, rasa sempit, rasa macam-macam perasaan negatif. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, kita tidak akan berjaya menghadapi ujian ini melainkan kita sepenuhnya kita menyerah diri pada Allah, sepenuhnya menyerah. Allah bagi baik, kita reda, kita sabar. Allah bagi tak baik, ya Allah, aku reda, aku sabar. Allah bagi kita terkongkong, kita reda, kita sabar. Di sini, maka di sinilah satu kekuatan. Dan sekiranya kita mati pada masa itu, kita mati dalam keadaan merasai kita memerlukan Allah. Bila merasai memerlukan Allah, itulah sifat hamba yang paling tinggi sekali. Maka mati syahid fi sabilillah. Kalau kita mati dalam tu, kalau kita tak mati, keluar daripada penjara dengan persiapan iman yang benar, dengan pemikiran yang benar, pegangan yang benar, maka pada ketika itu Allah akan memberikan kita kekuatan untuk hidup bersama dengan perjuangan yang sebenar. Jangan nampak, dunia ni macam ni je, ni macam tu je, yang tak ada apa. Yang penting ialah kita dengan Allah. Sebab hakikatnya di luar penjara, di dalam penjara, yang paling penting kita jadi hamba Allah. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan Allah, salah satu daripada perkara yang bakal berlaku, yang sedang berlaku pada hari ini,
sahabat-sahabat kita, tak kira lah di mana, di Malaysia ke, di luar negara ke, mereka terdedah dengan penangkapan, terdedah dengan penganiayaan, kezaliman, terdedah dengan apa ni kita kata siksaan, torture, mental torture, torture dari sudut perasaan, torture dari sudut fizikal dan sebagainya. Maka di sinilah pada malam ni kita nak merasakan bahawa sekiranya berlaku peperangan dalam bentuk yang demikian, maka hendaklah kita menyerahkan diri kita pada Allah. Bila kita serahkan diri kita pada Allah, maka pada masa itulah baru kita dapat rasa rupa-rupanya jadi hamba Allah ini manis, sungguh-sungguh manis. Pada masa yang sama, kita nak sebut kat sini bagaimana hakikat penjara tadi bukanlah penjara yang dimaksudkan penjara tadi fizikal, tetapi yang maksudkan penjara ialah bila hati kita terkongkong, kita rasa kita perlukan dunia, kita rasa kita perlukan manusia, kita rasa kita perlukan harta, kita perlukan pekerjaan, kita perlukan kehidupan. Selagi kita merasai kita memerlukan makhluk, maka selagi itulah hati kita terpenjara dengan nafsu, dengan diri kita. Sehinggalah kita merasakan bahawa yang kita perlukan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itulah kita dapat merasakan bahawa segala yang ada di sini ni hanyalah merupakan perkara yang Allah beri, dan Allah boleh ambil, Allah bagi. Jadi masa itulah kita akan ada kekuatan. Kalau tak, kita tak ada kekuatan. Jadi sebab tu sahabat-sahabat sekalian, kita kena rasa begitu. Dan untuk itu maka hendaklah kita mempersiapkan diri kita yang ada pada sunnah dulu. Baik, jadi sebab tu kita minta supaya Allah tunjukkan kebenaran dan kebaikan. Jadi bila kita menyebut pasal penjara tadi, insya-Allah kita kena proses hubungan kita dengan Allah sehingga penjara-penjara yang ada itu tidak boleh makan hati kita, makan fikiran kita, makan jiwa-jiwa kita, yakin kita, iman kita. Di sini kekuatan umat Islam, umat beriman. Dan siapa yang kena, yang Allah izin kena tadi, maka sesungguhnya itu adalah merupakan satu rahmat daripada Allah. Pasti itulah kita akan merasa bahawa kita hanya berhajat pada Allah. Sekarang ni kita tak apa lagi, kita boleh makan, minum, boleh buat macam-macam kan. Jadi insya-Allah, jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan buat doa. Kalau boleh buat solat hajat, minta supaya Allah tolong sahabat kita ni. Begitu juga mereka yang sedang berada mungkin di tempat lain yang kita tak perasan, kita minta juga Allah bantu mereka. Dan bila kita mula berdoa gini, maka inilah tanda ukhuwah, kasih sayang, ikatan kita sama-sama dengan mereka yang ada. Dan insya-Allah bila ramai yang berdoa, maka yang pertama, siapa yang berdoa dia akan dapat ganjaran dia. Yang kedua, mudah-mudahan dia memberi barakah dan rahmat kepada kita semua dalam perjuangan yang ada, insya-Allah. Insya-Allah kalau ada ujian pun tak lama, sekejap aja, insya-Allah. Baik, itu sikit sebanyak sebagai ini. Dan insya-Allah mungkin pada tajuk akan datang kita akan cerita sikit tentang doa yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi ni tidak ada hijab. Tidak ada hijab. Jadi kalau kita rasa kita dizalimi, nak doa pada penzalim, boleh, insya-Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya si fulan menzalimi aku, ya Allah, maka engkau tolonglah aku, bantulah aku, berilah kepada dia sesuatu yang mana boleh menyebabkan dia hidayah ke apa ke, atau minta apa saja. Orang yang zalim boleh doa. So insya-Allah tolong doa juga supaya orang yang zalim menzalimi rakyat, yang menzalimi orang beriman itu akan diberikan oleh Allah bukan saja hidayah. Kalau hidayah layak kat dia, minta hidayah. Kalau hidayah tak layak pada dia, mintalah Allah SWT tunjuk pada dia, azabkan apa yang sepatutnya dia dapat. Iaitu insya-Allah sikit sebanyak pada malam ni. Insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi berkenaan dengan isu penjara ni, hakikat penjara, ancamannya. Dan insya-Allah kita akan cerita pula bagaimana sifat dan sikap kita sekiranya kita berada dalam penjara. Macam mana kita nak buat, apa nak buat, dan doa orang yang dizalimi. InsyaAllah kita akan bincang tajuk itu pada masa yang akan datang. Doakanlah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah. Jangan lupa saya sebut tadi, tolong doakan untuk Liana Razali, begitu juga keluarganya, supaya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada dia dan keluarganya, dan juga Allah memberi kekuatan kepada kita semua untuk istiqamah
di atas jalan ini, insya-Allah. Aku li qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak yang saya cuba sampaikan ni dapatlah manfaat. Saya nak sampaikan daripada semalam lagi sebenarnya. Tapi Allah tak izin. Hari inilah yang Allah izin nak sampai depan kawan-kawan dengan di Melaka yang kita ada di Melaka ni. Jadi alhamdulillah kawan-kawan sahabat-sahabat kita di Melaka ni ada bersama-sama kita. Mudah-mudahan ada barakah lah. Walaupun penyampaian ni tidaklah ada persiapan betul-betul tak bersiap pun kan. Jadi insya-Allah. Jadi jawapan-jawapan saya di awal tadi tentang UAE dan sebagainya harap dapat memadai lah. Memadai, tak payahlah kita nak terlalu membesar-besarkan perkara yang kita rasa mungkin tidak berapa manfaat sangat. Kita besarkanlah benda yang manfaat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan berikan hidayah kepada kita. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik وتعاهدت على نصرة شريعتك فاسك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته